Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadithun sahihun muslimin. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك لعله قال عن مالك بن صعصع رجل من قومه قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم بين أنا عند البيت بين النائم واليقظان إذ سمعت قائلا يقول أحد الثلاثة بين الرجلين فأتيت فانطلق بي فأتيت بطست من ذهب فيها من ماء زمزم فشرح صدري إل كذا وكذا. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Mutsana telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Adi dari Said dari Qatadah dari Anas bin Malik boleh jadi dia berkata dari Malik bin Sasa'ah seorang laki-laki dari kaumnya dia berkata Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda ketika aku berada di tepi Baitullah dalam keadaan separuh tidur tiba-tiba aku mendengar pembicaraan salah seorang dari tiga lelaki yang berada di tengah-tengah. Lalu mereka menghampiri aku dan membawa aku ke suatu tempat. Kemudian, mereka membawa sebuah wadah dari emas yang berisi air zam-zam. Setelah itu dadaku dibedah dari sini dan sini. قال قتادة فقلت للذي معي ما يعني قال إلى أسفل بطنه فاستخرج قلبي فغسل بماء زمزم ثم أعيد مكانه ثم حشي إيمانا وحكمة ثم أتيت بدبة أبيض يقال له البراق فوق الحمار ودون البغل يقع خطوه عند أقصى طرفه فحملت عليه ثم انطلقنا حتى أتينا السماء الدنيا فاستفتح جبريل صلى الله عليه وسلم فقيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد صلى الله عليه وسلم قيل وقد بعث إليه قال نعم قال ففتح لنا وقال مرحبا به ولنعم المجيء جاء قال فأتينا على آدم صلى الله عليه وسلم. Qatadah berkata, aku telah bertanya kepada orang yang bersamaku, apakah yang beliau maksudkan? Dia menjawab, hingga ke bawah perut. Beliau melanjutkan sabdanya, hatiku telah dikeluarkan dan dibersihkan dengan air Zam-zam, kemudian diletakkan kembali di tempat asal. Setelah itu diisi pula dengan iman dan hikmah, lalu dibawa pula kepadaku seekor binatang tunggangan berwarna putih yang disebut burak, ia lebih besar daripada keledai dan lebih kecil daripada bighal. Ia mengatur langkahnya sejauh mata memandang, sementara itu aku dibawa di atas punggungnya. Kemudian kami pun memulai perjalanan hingga sampai ke langit dunia. Setelah itu Jibril meminta agar dibukakan pintunya, lalu ditanyakan kepadanya, siapa? Jawabnya, Jibril. Kemudian ditanya lagi, siapakah bersamamu? Lalu Jibril menjawab, Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Lalu ditanya lagi,
Apakah dia orang yang telah diutuskan? Jawabnya, ya. Lalu malaikat yang menjaga pintu tersebut membuka pintu sambil berkata, "Selamat datang, sungguh tamu utama telah tiba." Lalu kami mengunjungi Nabi Adam. وساق الحديث بقصته وذكر أنه لقي في السماء الثانية عيسى ويحيى عليهما السلام، وفي الثالثة يوسف، وفي الرابعة إدريس، وفي الخامسة هارون صلى الله عليه وسلم. قال: ثم انطلقنا حتى انتهينا إلى السماء السادسة فأتيت على موسى عليه السلام فسلمت عليه فقال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. فلما جاوزته بك فنودي: ما يبكيك؟ قال: رب هذا غلام بعثته بعد يدخل من أمته الجنة أكثر مما يدخل من أمتي. قال: ثم انطلقنا حتى انتهينا إلى السماء السابعة فأتيت على إبراهيم. Lalu perawai membawakan hadits tersebut dengan kisahnya. Dia menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya di langit kedua, dan pada langit ketiga, beliau berjumpa dengan Nabi Yusuf. Lalu di langit keempat bertemu dengan Nabi Idris. Setelah sampai di langit kelima, beliau bertemu dengan Nabi Harun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, "Kemudian kami meneruskan perjalanan sehingga sampai di langit keenam, lalu aku menemui Nabi Musa dan memberi salam kepadanya. Dia segera menjawab, 'Selamat datang wahai saudara yang dan Nabi yang syalih.' Ketika aku meninggalkannya, dia terus menangis. Lalu dia ditanya, 'Apakah yang menyebabkan kamu menangis?' Dia menjawab, 'Wahai Tuhanku, kamu telah mengutus pemuda ini setelahku, tetapi umatnya lebih banyak memasuki surga daripada umatku.' Beliau bersabda lagi, kami meneruskan lagi perjalanan sehingga sampai di langit ketujuh. Lalu aku mengunjungi Nabi Ibrahim. وقال في الحديث وحدث نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى 4 أنهار يخرج من أصلها نهران ظاهران ونهران باطنان، فقلت: يا جبريل ما هذه الأنهار؟ قال: أما النهران الباطنان فنهران في الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات. ثم رفع لي البيت المعمور فقلت: يا جبريل ما هذا؟ قال: هذا البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا منه لم يعودوا فيه آخر ما عليهم. Lalu perawi berkata dalam hadis tersebut, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan bahwa dia melihat 4 sungai yang keluar dari sumbernya, 2 sungai yang jelas kelihatan, dan 2 sungai yang samar-samar. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Wahai Jibril, sungai-sungai apakah ini?" Jibril menjawab,
Dua sungai yang samar-samar itu merupakan sungai surga, sedangkan sungai yang jelas kelihatan adalah sungai Nil dan Eufrat. Lalu aku dibawa naik ke Baitul Makmur, lalu aku bertanya, "Wahai Jibril, apakah ini?" Lalu Jibril menjawab, "Ini adalah Baitul Makmur yang mana dalam setiap hari 70.000 malaikat akan memasukinya. Setelah mereka keluar, mereka tidak akan memasukinya lagi, karena itu merupakan terakhir kali mereka memasukinya." ثم أتيت بإناءين أحدهما خمر والآخر لبن فعرضا على فاخترت اللبن فقيل أصاب له بك أمتك على الفطرة ثم فرضت على كل يوم 50 صلأة ثم ذكر قصتها إلى آخر الحديث. Kemudian dibawakan dua wadah kepadaku, yang satunya berisi arak dan satu lagi berisi susu. Keduanya ditawarkan kepadaku, lalu aku memilih susu. Maka dikatakan kepadaku, "Kamu membuat pilihan yang tepat. Allah menghendakimu dan umatmu dalam keadaan fitrah, kebaikan dan keutamaan." Kemudian difardukan pula kepadaku sholat 50 waktu pada setiap hari. Kemudian dia, perawi, menyebutkan kisahnya hingga akhir hadits. Haddatsani Muhammad bin al-Muthanna, haddatsana Mu'adz bin Hisham, qala haddatsani abi عن قتادة حدثنا أنس بن مالك عن مالك بن صعصع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر نحوه وزاد فيه فأتيت بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فشق من النحر إلى مرق البطن فغسل بماء زمزم ثم ملئ حكمة وإيمانا. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Mutsana, telah menceritakan kepada kami Mu'adz bin Hisham, dia berkata, telah menceritakan kepada kami bapakku dari Qatadah, telah menceritakan kepada kami Anas bin Malik dari Malik bin Sasa'ah bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, lalu dia menyebutkan riwayat semisalnya, dan dia menambahkan di dalamnya, lalu aku dibawakan wadah dari emas yang penuh dengan hikmah dan iman. Lalu beliau dibelah dari dada atas hingga perut bawah, lalu beliau dicuci dengan air zam-zam, kemudian diisi dengan hikmah dan iman. Hadits riwayat Muslim. Wallahu a'lamu bis-sawabi.